nanti. Okey, cikgu nak perkenalkan diri cikgu dululah sebelum cikgu dah mengajar sebab cikgu tak jumpa lagi pelajar tingkatan 5 ni. Cikgu mengajar PDPR saja. Langsung tak jumpa. Jumpa tepi jalan, tengah jalan tu ada. Tapi tu cikgu tak kenal yang mana satu. Jadi cikgu perkenalkan, kalau ingat ada muka kamera tu ada kan, itu muka cikgu lah. Okey, cikgu mengajar ni tak lama sangat lah. Dalam 25 tahun. Dan cikgu ingat lagi, sekolah pertama cikgu iaitu Sekolah Menengah Teknik Likas di Sabah. Itu pertama kali cikgu mengajar di sana. Kemudian cikgu bertukar di Sekolah Menengah Teknik Shah Alam. Kemudian cikgu bertukar di Sekolah Menengah Teknik Slim River. Sekolah Menengah Teknik ni sekarang College Vocational. Dulu Sekolah Menengah Teknik lah. Dan kemudian cikgu bertukar ke Sekolah Menengah Teknik Grade. Okey, di Teknik Grade lama juga. 5 tahun juga lah. Kemudian bertukar ke Sekolah Menengah Kebahasaan Kampung Jambu. 13 tahun kat Kampung Jambu. Kemudian barulah tahun ni cikgu dipindahkan ke Sekolah Menengah Darul Ridwan. Itu sejarah ringkas perkhidmatan cikgu lah. Okey, cukuplah cakap tu ya. Jadi kita nak mulakan, kita tak nak buang masa sebab cikgu ada masa lebih kurang sejam lebih sikit aja. Okey. Tapi sebelum cikgu nak berikan bengkel ni, pastikan ada bersama kamu nota untuk malam ni. Satu nota malam ni iaitu teknik menjawab soalan. Cikgu dah postkan dekat Telegram dah. Yang kelas Cikgu Wan pun, Wan Faizan pun ada juga diberikan nota diberikan untuk kelas mereka lah. Okey, yang cikgu dengan cikgu. Cikgu kelas DE dengan cikgu Wan Faizan. Nota dan juga satu lagi set soalan. Soalan bahagian A ada 5 set kat situ. Pastikan dua-dua tu ada. Itu keperluan untuk bengkel pada malam ini. Okey. Kita teruskan. Tak rakam. Lupa nak rakam. Rakam dulu. Okey. Being recorded. Dah lah. Dah rakam. Okey. Kita lihat. Okey, kita lihat ni Okey. Okey, kita teruskan. Okey. Jadi sebelum apa-apa pun, cikgu memang dah puas cikgu fikirkan macam mana sebab kehendak daripada pihak sekolah grade purata sains pada tahun ni 7.04. 7.04. Dan cikgu dimaklumkan Sekolah Menengah Darul dah 10 tahun tak pernah bawah daripada 7. Jadi tahun ni harapan semua cikgu lah. Semua cikgu dan kamu juga. Kalau boleh kita bawah 7. Bawah 7. 6 lebih ke, 5 lebih ke. Jadi puas cikgu fikir macam mana kita nak hasilkan pelajar boleh menjawab soalan dan boleh mendapat grade purata yang baik untuk sekolah. Kalau keputusan kamu baik, grade purata sekolah pun baiklah secara automatik dah. Okey, jadi cikgu akan cuba ajar kamu dengan satu cara yang paling mudah. Banyak cikgu ringkaskan. Cikgu ambil masa jugalah dekat seminggu juga. Cikgu try. Cuba buat satu set yang mudah, soalan yang mudah supaya kamu mudah faham. Okey, dan cikgu pilih bahagian A untuk soalan kertas 2. Sebab apa? Soalan A kertas 2, pelajar boleh skor. Kamu dah belajar masih sekolah rendah, kamu dah belajar masih menengah rendah dan kamu akan belajar juga bila menengah atas. Jadi bahagian A memang kamu boleh skor. Jadi pastikan kalau boleh bahagian A 20 markah ya, jangan sampai 15 markah ke bawah. Cuba 15 markah ke atas. InsyaAllah untuk lulus dah lepas.
Tapi untuk skor, kita kena bantuan daripada bahagian B, bahagian C. Okey, jadi kalau kita lihat, okey, kita tengok dulu format. Kita nak ambil pesa SPM, kita kena tahu format. Format kertas SPM. SPM Sains 1511, itu kod dia. Kod dia 1511. Okey, terbagi kepada dua kertas, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Cikgu terangkan satu dulu. Kertas 1 ujian bertulis dan dia objektif. Objektif. Item dia item objektif yang mengandungi 40 soalan. 40 soalan. Okey, cikgu akan tunjukkan macam mana cara nak belajar kertas 1 sebentar lagi. Okey. Okey, ingat, jumlah markah 40 markah, masa 1 jam 15 minit. Okey. Yang kosak ni cikgu tak perlu terangkan kepada kamu lah ya. Ini untuk cikgu. Okey. Kertas 2. Kertas 2 ujian bertulis, dia terbagi kepada kepada 3 bahagian, A, B dan C. Okey. Soalan berstruktur, subjektif respon terhad dan juga subjektif respon terbuka. Okey, bahagian A 4 soalan, 20 markah. Kita nak tumpu bahagian A malam ni. Bahagian B mungkin akan datang. Bahagian B 38 markah, ini soalan struktur. Bahagian C 1 soalan 10 markah dan 2 soalan pilih salah satu. 12 markah. Jadi jumlahnya 80 markah, masa 2 jam 30 minit. Jadi kalau kamu jumlahkan, markah untuk sains adalah 120 markah. Daripada 120 itu dijadikan kepada 100. Okey, dengar ni. Tengok yang bawah ni. Aras kesukaran. Aras kesukaran. Tengok nombor 8. Aras kesukaran rendah, sederhana, tinggi. 50% daripada soalan tu adalah soalan yang mudah. Sederhana, 3 saja. Dan sukar, aras tinggi, 2 saja. Jadi kenapa kita tak boleh lulus? Tak ada sebab. 50% aras mudah. Nak lulus 40% saja. Tapi dia bagi soalan hingga 50%. Takkan kamu tak boleh dapat 40%? Daripada 40% tu, sederhana kalau dapat 1 cukuplah. Kan? Sukar kita tolak tepi dulu. Untuk kamu lulus. 5-3-1. Nisbah tu masih lagi kekal. Daripada dulu sampai sekarang. Contohnya, kalau ada 10 soalan, 5 soalan mudah. 3 soalan aras sederhana dan 2 soalan aras yang sukar. Okey, dan satu lagi, kamu perlu alat tambahan, kalkulator saintifik dan juga pembaris. Tolong bawa pembaris sebab bahagian A, cikgu dah tengok banyak kali. Soalan, dia suruh kamu ukur kat kertas soalan tu. Dia bagi gambar aja, dia suruh kamu ukur menggunakan pembaris. Jadi pastikan bawa pembaris. Okey, kita teruskan. Kertas, okey. Cikgu tunjukkan sikit kertas 1, 1511. Strategi dia macam mana? Okey. Kalau kamu kertas 1 ni objektif, cara dia mudah dan jangan membazir. Okey. Cara yang pertama, latih to be soalan objektif yang berbentuk topikal. Contohnya, bab 1. Kamu ambil 4 soalan, 40 soalan, kamu buat. Buat. Guna pensil. Dah buat, kamu tanda. Berapa dapat markah? Katakanlah dapat markah, dapat 40 je. Okey, tak apa. Padam balik. Buat sekali lagi. Semak sekali lagi. Katakan dapat 60 je betul. 60% je cikgu. Padam balik. Bila kamu padam balik, buat sekali lagi.
Buat berulang sehingga kamu dapat markah paling kurang 80%. Okey, dah lebih 80% baru beralih bab yang berikutnya. Proses yang sama. Buat balik soalan, guna pensil, tanda balik. Jangan beli soalan banyak-banyak. Satu step tu cukup lah. Ulang. Tapi topikal. Maksud cikgu topikal. Okey, pastikan satu soalan tu masa dia 1 minit 30 saat. Kalau 40 soalan dia akan jadi 1 jam. Kamu ada lagi 15 minit untuk kamu semak. Kalau dapat lagi cepat lagi elok lah. Tapi jangan lebih 1 minit 30 saat. Baki dia kita untuk semak semula. Okey. Kalau jumpa soalan yang susah. Soalan susah, okey. Soalan mudah no problem. Kamu pilih jawapan mana yang betul. Tapi bila jumpa soalan yang susah, gunakan teknik pangkah. Teknik pangkah maksudnya kita pangkah yang salah dulu. Okey. Contoh dia. X, jawapan yang paling salah. Potong 1. Jawapan tinggal 3. Potong lagi 1 jawapan. Jawapan tinggal 2. Jadi tinggal 2, kamu boleh buat pilihan. Pangkah yang mana salah. Okey, tengok. Contoh. Antara berikut, yang manakah fungsi hormon yang dirembes oleh kelenjar adrenal? Kelenjar adrenal. Okey, tengok. Dalam soalan ini jawapan A, mengawal atur kitar haid. B, merangsang penghasilan sperma. C, menambah kadar denyutan jantung. Dan D, mengawal aras glukosa dalam darah. Okey, cikgu gunakan apa? Ya. Okey, teknik X. Okey, yang A. A memang dah tentu salah. Memang tak ada kaitan. Jadi tinggal 3. Kemudian kita pilih yang mana salah. Pangkah. B pun salah. Ini dah garanti salah. Jadi ada kemungkinan jawapan C dan jawapan D. Okey, dalam objektif, dia tak semestinya satu jawapan itu betul. Kadang-kadang dia ada 2 jawapan yang betul. Jadi antara 2 tu kamu kena pilih mana yang paling betul. Dalam C dengan D ni, kita tolak yang salah. Kita buang yang salah. C menambah kadar denyutan jantung dan D mengawal aras glukosa dalam darah. Okey, mana yang rasanya yang salah? Saya yakin semua pelajar tahu glukosa ini mesti melibatkan kelenjar pankreas. Dah tentulah D ni jadi salah. Jadi kamu pilih jawapan yang C sebagai jawapan yang betul. Ini kalau soalan yang agak sukar. Kalau soalan yang mudah yang biasa tu, kamu pilih saja jawapan yang betul. Boleh Okey. Ketah 2. Ini markah dia. Okey, ingat ketah 2 3 bahagian. Cikgu cakap tadi bahagian A 4 soalan yang dia melibatkan kemahiran proses sains. Kalau zaman dulu kemahiran proses sains dan tahun kamu ni tambah sikit aja aplikasi. Nanti cikgu tunjukkan contoh soalan. Dia sama macam tahun-tahun lepas. Cuma ada tambah sikit je lagi. Kalau orang kata kamu dah belajar alloy kan? Belajar alloy. Okey, tugu dibuat daripada tugu negara. Gangsa. Okey. Kalau macam tu itu je. Lah ni tambah sikit. Mengapakah tugu peringatan negara dibuat daripada gangsa? Kamu bagilah alasan dia. Dia tambah macam tu lah maksud dia. Okey. Bahagian B 6 soalan.
Dalam soalan ini kita bincangkan bahagian A saja. Dan bahagian C ada 3 soalan esei. Nombor 10 tu wajib, soalan berkaitan dengan eksperimen. Nombor 11 dan nombor 12 pilih salah satu. Itu pun cikgu tak nak terangkan. Bahagian B, bahagian C cikgu tak nak terangkan pada malam ni. Kita buat di sisi yang lain. Sebab tu ada sukar sikit. Kita confirmkan, kita pastikan kita mesti skor bahagian A. Okey. Ni cikgu cakap ni dengar tak? Senyap je ni. Laju sangat ke? Sekejap. Oh, ada orang anu lagi. Okey. Aku teruskan ya. Aku teruskan. Okey. Ni. Bahagian A. Bahagian A biasa ni tajuk yang popular lah. Yang berkaitan dengan amali di bahagian A iaitu tajuk genetik, variasi, unsur dan bahan, kimia industri, daya dan gerakan. Kadar tindak balas ni tak ada. Kadar tindak balas ni tajuk yang baru. Tajuk yang baru saja diperkenalkan dalam sains. Tapi dalam kimia, kadar tindak balas sangat popular. Terutama bahagian amali. Jadi cikgu jangka kalau keluar, cikgu jangka sains teras pun akan keluar juga kadar tindak balas. Dalam kimia memang hampir setiap tahun lah kadar tindak balas. Okey. Mikroorganisma, sebatian karbon, cahaya dan optik, dan juga daya dan tekanan. Ini tajuk-tajuk yang kamu perlu ambil untuk kamu skor untuk bahagian A. Kebanyakannya daripada bab ni. Okey, kita teruskan. Okey, kemahiran saintifik. Apa yang akan ditanyakan dalam soalan bahagian A? Yang pertama, disuruh kamu ukur. Itu sebab juga bawa pembaris. Bawa pembaris. Pembaris, cikgu ada contoh dia tak ada. Pembaris biasalah tu. Sekejap. Boleh nampak tak? Nampak pembaris ni? Nampak? Pembaris ni je. Jangan buat pembaris canggih-canggih yang boleh lembut, bergulung apa semua, tak perlu. Pembaris ni. Mungkin cikgu akan cadangkan kode SU perpesaan lah. Untuk pesaan SPM, Sekolah Darul Ridwan, sekolah bekalkan ni. Sebab ini penting. Tolong bawa pembaris ni. Pensel 2B. Pensel 2B itu wajib lah bersama dengan pemadam. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Ukur. Bukan susah nak dapat markah. Ukur, tulis. Yang kedua, memerhati. Ini banyak budak salah. Dia suruh perhati. Kamu bayangkan, kalau kamu lihat burung terbang, soalan dia, buat pemerhatian burung terbang. Tulislah, burung terbang mengembangkan sayap dia. Itu yang kita nampak. Tapi belajar tulis untuk menguji bagaimana burung terbang. Dah tak ada markah. Itu saya cakap, kalau kamu tak tahu jawab, tak apa. Ini kamu tahu jawab, tapi kamu tak tahu macam mana nak tulis. Orang suruh perhati, kamu buat tujuan. Kamu buat hipotesis. Macam-macam jawapan. Jadi dah lari, tak ada jawapan. Dah salah. Okey. 3, mengawal pembuktian. Cikgu akan terangkan satu demi satu selepas ini. Ini bahagian untuk ini yang tumpuan kita. Mengawal pemboleh ubah. Pemboleh ubah kamu dah tahu dah. Pemboleh ubah yang pertama, pemboleh ubah yang dimanipulasi. Pemboleh ubah yang bergerak balas. Dan satu lagi, pemboleh ubah yang dimalarkan. Kamu dah belajar dah. Daripada kamu sekolah rendah. Tak saya tahun 6 ke tahun 5. Ada belajar hipotesis. Sekolah rendah. Sekolah menengah rendah dan juga sekolah menengah atas. Kamu belajar. Buat hipotesis nombor 4 pun kamu dah belajar. Tapi nak jawab tak boleh. Itu yang frust tu. Yang kelima, membuat inferen. Membuat inferen. Inferen ni banyak sangat buat belajar tulis tujuan. Inferen.
Tujuan, benda yang berbeza. Okey? Dan seperti cikgu cakap tadi, cikgu nak bagi kamu mudah. Interpretasi data yang ni. Okey. Interpretasi data, mentafsir data, komunikasi, menggunakan ruang dan masa. Okey. Sebenarnya ni satu. Hampir satu. Tapi banyakkan dia orang pecah-pecahkan. Tapi dia hampir satu. Macam satu soalan sebenarnya. Jadi cikgu akan rangkumkan nanti. Dan kemudian kita akan belajar mendefinisi secara operasi dan satu lagi meramal, mengelas. Jadi tak banyak. Okey, cikgu tengok bagi contoh kan pada kamu. Kita tengok ini. Okey, sebelum tu tengok dulu. Ini. Memerhati. Ini soalan tahun lepas. Bukan soalan SPM. Tahun-tahun lepas. Cikgu lupa dia punya tahun dia. Dia suruh kamu perhatikan. Soalan ini berkaitan dengan satu bongkah, satu yang mempunyai luas tapak yang kecil, satu yang mempunyai luas tapak yang besar, yang sama berat dia, dijatuhkan ke atas plastisin. Didapati dua lekuk hasil. Dipanggil lekuk P dan lekuk Q. Okey, lekuk P dan lekuk Q. Soalan tanya, apa pemerhatian? Kamu jawablah apa yang kamu nampak. Okey, tengok ni. Cikgu dah catat di sini. Ni. Catat apa yang dilihat saja. Apa yang kamu nampak, kamu catat. Kalau jangan tujuan, jangan. Okey, apa yang kita lihat kat sini? Apa yang kita lihat di sini? Seorang cuba jawab. Apa yang kita lihat di sini? Lekuk P, lekuk Q. Okey, cikgu ulang balik. Sabar dulu. Mula-mula. Ni, perhatikan Raja. Perhatikan Raja. Tengok. Ini buat perhatian. Kemudian cari keputusan. Kalau ada dua, buat perbandingan. Okey, sekarang ni ada dua. P dan Q. Kita kena buat perbandingan. Okey, ni poin yang paling penting. Catat apa yang dilihat. Okey, pada pelajar ni, cuba on mic tu. Beritahu cikgu, apa yang kamu nampak? Apa kan tuliskan apa pemerhatian kamu lihat daripada gambar ni? Apa yang kamu nampak? Kesan you. Kesan you. Luas dan kedalaman perbezaannya. Cikgu kesan you. Kesan. Seorang cuba buka. Kamu kena aktif sikit lah bila cikgu tanya, kamu kena jawab. Kalau senyap aja, cikgu pun tak tahu kamu dengar ke tak. Kedalaman Ada siapa nak jawab? Kesan. Ada orang dah jawab kat situ. Mana dia punya? Ada jawab. Cuba cakap lah. Cakap hello. Ada dengar ke tak speaker ni? Bukan, Abah ada dengar bunyi tak? Tak ada. Kejap. Sebab tadi Sarah setting. Sebab ada orang dah jawab dah tadi. Sekejap. Sekejap Cikgu ada masalah teknikal sikit. Enak kan?
bunyi tak? Cuba jawab. Cepat, kau buat sikit. Hello. Tak dengar, tak dengar. So ini ni. Ha? Tak ajar. Ambil earphone apa? Saya lukis je. Lukis saya. Dah untuk. Salah. Hello. Mana tak ada? Tak ada. Hello. Tadi kau dengar tak apa jawab? Okey, minta maaf. Cikgu punya mic sikit ada masalah sikit tadi. Okay, dengar? Ada tak yang jawab tadi? Cikgu punya mic tak dengar tadi. Okey, apa jawapan dia tadi? Seorang-seorang cuba jawab. Luas atau kedalaman saiz lekukan. Okey. Jawapan tu betul tapi tak tepat. Dan tak ada markah. Dia ada P, dia ada Q. Apa yang kamu perhatikan kat situ, kamu kena buatkan perbandingan. Sebab dia ada dua. Macam mana kita nak jawab lebih elok? Kesan. Apa dia? Kesan? Tak. Cikgu, itu yang cikgu cakap. Dalam kes ni, pelajar rugi. Sebab jawapan dia bukan pemerhatian. Apa yang kamu perhatikan? P dan Q. Lekukan P lebih dalam berbanding lekukan Q. Itu jawapan yang tepat. Kamu tengok kan, tadi ada berapa orang dia jawab, tapi kamu tengok macam mana perbezaan jawapan dia. Padahal dia suruh perhati, itu yang kita perhati. Lekukan P lebih dalam berbanding lekukan Q. Jangan jawab kesan apa? Kesan bongkah ke atas plastisin. Apakah tujuan kajian tu? Pemerhatian apa yang kita lihat. Okey, tengok satu kali lagi soalan. Okey, ini jawapan. Lekukan P lebih dalam berbanding lekukan Q. Okey, boleh juga kamu jawab. Lekukan Q lebih cetek berbanding lekukan P. Tak ada masalah. Kesilapan cartun tu. Kesan lekukan pada plastisin ataupun mengkaji lekukan plastisin. Itu kesilapan yang selalu pelajar buat. Okey. Boleh ya? Okey, tengok ni. Satu lagi. Apa pemerhatian? Tengok ni. Okay, cikgu cerita sikitlah soalan ni. Dalam ni asid, kita letak 5 gram logam L. Logam L ni bertindak bala dengan asid, dia akan bebaskan gas. Gas akan bergerak. Ni Okay, tengok. Gas akan bergerak. Gas akan bergerak macam ni. Gerak, masuk dalam ni, masuk dalam ni, masuk dalam ni, naik ke atas. Bila dia naik ke atas, air akan keluar. Dia ada dua. Ini logam L, ini logam M. Jadi apa pemerhatian kamu? Apa pemerhatian di sini? Seorang, cuba jawab. Apa pemerhatian bagi eksperimen di bawah ni? Apa yang berbeza? Ada seorang boleh jawab? Tengok dekat burette, apa yang berbeza? Gas. Gas Gas yang apa yang dikumpul. gas dikumpul, yes. Jadi apa bandingannya? Kurang dan banyak. Dah betul lah tu. Cuma tambah sikit saja. Gas pada burette
dirajah 2A kurang berbanding gas yang dikumpul pada rajah 2B. Boleh? Okey. Boleh Okey. tu. Tapi kebanyakannya kita tak boleh nak jawab macam tu. Kita jawab gas terkumpul. Bila ada dua kena buat perbandingan. Kalau jawab isi padu gas dalam biuret, Isi padu gas dalam biuret. Ada orang bilang isi padu gas dalam biuret. Memang betul lah. Tetapi isi padu gas dalam biuret dia satu aja. Benda ni ada perbandingan. Jawapan yang terbaik, kamu tengok. Isi padu gas yang dikumpul dalam biuret X bagi rajah 2B lebih banyak berbanding rajah 2A. Perbandingan rajah 2A. Ada perbandingan. Bila kata pemerhatian, apa yang kamu lihat? Boleh faham? Pemerhatian apa yang dilihat? Boleh juga jawapan yang kedua yang cikgu paparkan tu. Gas dikumpul di biro X bagi rajah 2A kurang. Apa yang cikgu jawab tadi lah. Berbanding rajah 2B. Itu pun boleh. Okey, yang kedua bawah tu cikgu tak sarankan lah. Tapi tak salah. Okey, kesilapan calon tengok. Dia jawab, kesan hydroxide hidroklorik pada logam. Itu bukan pemerhatian. Kamu tak nampak pun tindak bala asid tu. Okey, ataupun kamu jawab logam X lebih reaktif. Memang betul. Logam X lebih reaktif. Tetapi logam X lebih reaktif ini inferen. Maknanya sebab kenapa gas terkumpul lebih banyak? Sebab logam X lebih reaktif. Itu inferen. Itu bukan pemerhatian. Inferen. Okey. Lepas ni kita sentuh tentang inferen. Okey. Ini pemerhatian selesai. Okey, yang kedua selesai. Ini inferen. Barulah jawapan yang tadi. Rajah 2B isi padu gas dia banyak. Rajah 2A isi padu gas dia sedikit. Baru kenapa? Kenapa 2B banyak, kenapa 2A sedikit? Ini baru boleh kita inferen dia sebab logam M lebih reaktif berbanding logam L. Logam M, ini logam M. Kamu tengok ini logam M. Ini logam M. Gambar aja, cikgu conteng. Ini logam L. Okey. Sama Tengok isi padu. Sini sedikit. Sini je isi padu dia. Yang ni isi padu dia banyak. Okey. Jadi, kenapa isi padu yang ni banyak? Kenapa? Logam M lebih reaktif berbanding logam L. Itu jawapan dia. Itu inferen. Ini inferen. Iaitu menyatakan sebab kepada pemerhatian. Okey, jadi logam L lebih cikgu salah jawapan ni. Bukan logam L salah Kamu betulkan jawapan Logam M. Cikgu salah ni. Tolong betulkan. Ini bukan L, ini M. Logam M lebih reaktif berbanding logam L. Okey. Kelas, sekarang boleh ikut tak? Tak laju sangat Suara cikgu jelas kita teruskan. Cikgu nak tanya sikit lah. Ni cikgu tak ajar lagi ni. Tapi cikgu saja nak uji kamu. Dalam kes ni, cikgu nak tanya. Cikgu tak ajar kamu tapi cikgu nak tanya. Kamu boleh jawab tak? Dalam kes ni, pemboleh ubah dimanipulasi siapa dia? Pemboleh ubah dimanipulasi. Cikgu tak jawab lagi ni. Tak terangkan lagi. Saja nak tanya. Agak-agak yang mana pemboleh ubah dimanipulasi? Seorang jawab. Ada nak cuba? Dalam kes ni, apa pemboleh ubah dimanipulasi? Apa dia? Isi padu ke? Okey, pemboleh ubah ada 3 kan? Manipulasi, bergerak balas. Okey, cikgu ringkaslah Satu lagi malar.
Okey, nanti cikgu terangkan sebenarnya lah. Saja je nak tanya. Yang mana manipulasi? Apa yang dimanipulasi? Jenis logam. Yes. Bagus. Jenis logam. Ataupun boleh juga kamu jawab logam. Logam apa? L dan logam M. Okey. Kamu boleh jawab jenis logam boleh, betul diterima. Ataupun logam L ataupun logam M. Okey, yang bergerak balas. Cuba seorang jawab, yang bergerak balas. Cikgu tak sentuh lagi pun boleh ubah ni. Saja cikgu nak tanya. Yang bergerak balas apa dia? Dalam amali ni. Tengok. Apa yang berbeza? Apa yang terhasil? Apa yang terhasil? Apa yang terhasil? Apa yang terhasil? Isi padu. Apa dia? Isi padu gas. Apa dia? Isi padu gas. Seorang kuat sikit, tak dengar. Isi padu gas. Isi padu gas. Isi padu gas. Ni isi padu gas. Ini yang bergerak balas. Ingat balik. Okey, yang dimalarkan. Apa yang perlu sama? Apa yang perlu sama? Dalam dua-dua amal ni, apa yang perlu sama? Apa yang perlu sama? Apa dia? Apa yang perlu sama? Kita nak bezakan logam kan? Itu yang dimanipulasi. Logam M, logam L dengan logam M. Jadi yang lain kena sama. Contohnya kat sini yang sama iaitu isi padu asid hidroklorik. Asid hidroklorik. Kepekatan pun boleh. Kepekatan HCl. Asid hidroklorik. Itu yang kamu perlu tahu. Okey, ini secara umum lah. Okey, tak apa. Cikgu tak salahkan kamu. Nanti cikgu terangkan. Okey, skema dah tadi . Okey, inferen dah . Okey. Ini satu lagi soalan. Pemerhatian. Okey, apa yang kamu perhatikan di sini? Soalan. Apa yang kamu perhatikan? Tengok balik. Apa yang kamu perhatikan? Okey. Tengok. Apa yang berbeza kat sini? Apa yang kamu perhatikan? Raja 1, Raja 6.1 dengan Raja 1.1 dengan Raja 1.2. Apa yang berbeza? Apa dia? Boleh kuat sikit tak? Cikgu tak dengar sangat lah. Bagi jelas sikit. Bacaan apa? Bacaan meter. Jadi kalau cikgu tanya, apa pemerhatian dia? Bacaan meter. Buat ayat. Raja 1.1 emitter tidak menunjukkan bacaan. Atau emitter bacaan. Raja 1.2 emitter menunjukkan bacaan. Ataupun jarum emitter terpesong. Itu pemerhatian. Okey, kita buat ayat yang lebih cantik lah. Raja 1.1 jarum emitter tidak terpesong. Sementara Raja 1.2 jarum emitter terpesong. Boleh juga kamu jawab Raja 1.1 jarum emitter tidak bergerak. Raja 1 sementara Raja 1.2 jarum emitter bergerak. Boleh juga kamu jawab Raja 1.1 jarum emitter tidak menunjukkan bacaan. Raja 1.2 jarum emitter menunjukkan nilai bacaan. Itu dikatakan pemerhatian. Okey, susah ke? Pemerhatian, ingat apa yang kamu nampak.
Jangan kamu nak create apa-apa. Tengok soalan, itu yang kamu nampak, itu yang kamu tulis. Jangan fikir jauh-jauh. Sebenarnya cikgu bagi soalan yang mudah ni supaya kita mudah faham. Okey. Kan kamu sekarang dah dapat kan? 1.1 tak ada bacaan, 1.2 ada bacaan. Betul kan? Betul tak? Okey, apa inference dia? Inference dia apa? Menunjukkan bacaan. Kalau menunjukkan bacaan, maknanya apa yang mengalir? Apa yang mengalir? Kalau jarum emitter bergerak, maknanya apa yang ada? Apa dia? Arus elektrik. Ada seorang jawab. Ada seorang jawab, arus elektrik. Betul dah tu. Jadi buatlah ayat. Poin dia arus elektrik. Jadi kamu buat ayat. Leburan pelambam 2 bromida boleh mengalirkan arus elektrik. Sementara pepejal pelambam 2 bromida tidak mengalirkan arus elektrik. Itu inference dia. Boleh? Okey, agak sukar ke? Cikgu rasa cikgu dah pilihkan satu contoh yang mudah ni. Okey, tapi cikgu jangan risau. Kita ada lagi 6 bulan, 7 bulan lebih kurang lagi untuk SPM. SPM kita bulan 2 kan? Kita lagi 7 bulan. Kita buat perlahan-perlahan. Kita naikkan nama Darul Ridwan. Okey? Kita buat sama-sama. Okey. Ini saya harap kamu tak banyak sikit kamu dah tahu apa maksud pemerhatian, apa maksud inference. Apa maksud perhatian, apa maksud inference. Sekejap ada orang nak masuk tu sekejap. Okey. Okey, kita teruskan balik. Okey. Teruskan. Pemboleh ubah. Pemboleh ubah ada 3. Satu, pemboleh ubah yang dimalar. Satu, manipulasi. Satu, yang bergerak balas. Okey. Yang dimalar tu, pemboleh ubah tu kita kena tetapkan dia. Dia tak boleh berubah. Manipulasi ni yang berbeza ataupun yang kita ubah dia. Bergerak balas kepada keputusan ataupun hasil daripada eksperimen. Itu maksud dia. Pemboleh ubah malar, manipulasi dan juga bergerak balas. Okey, kita ambil contoh. Okey, ni tolong ingat. Tolong ingat betul-betul ni. Banyak budak jawab ni. Cikgu pening berkali-kali cikgu tanya betul kan? Tak faham-faham dia. Radas. Pemboleh ubah dimalarkan. Bikar. Salah. Radas tak boleh jadi dimalarkan. Tak boleh jadi pemboleh ubah. Radas tak boleh. Okey, bahan boleh. Radas tak boleh. Ingat, banyak sekali cikgu jawab. Pelajar-pelajar jawab masa cikgu menanda SPM dulu. Cikgu pernah juga menanda SPM 7 tahun cikgu menanda dulu. 7 tahun. Bila sebut dia pemboleh ubah dia taruh bikar. Biurat. Macam slender bersenggak. Cikgu memang tak ada markah, memang salah. Okey Okey, kita lupakan benda tu. Ingat, radas tak boleh jadi pemboleh ubah. Okey, cikgu bagi contoh. Okay. Macam mana kita nak kenal pemboleh ubah? Kita boleh kenal satu melalui gambar raja ataupun boleh juga kita kenali melalui jadual ataupun graf ataupun daripada soalan tersebut. Ada 4 kita nak kenal pasti. Pemboleh ubah. Yang mana pemboleh ubah manipulasi, yang mana bergerak balas, mana satu lagi dimalarkan. Ada 4 cara. Kalau daripada gambar rajah kita kena kenal pastilah gambar rajah tu macam mana. Kalau dia kata jadual yang macam mana. Kalau graf yang macam mana. Dan satu lagi pernyataan soalan. Daripada soalan kita tahu ini pemboleh ubahnya. Okey, kita lihat. Kita tengok yang pertama. Dari gambar rajah. Ini dari gambar rajah. Dari gambar rajah ni kamu tengok mana yang berbeza. Yang berbeza. Kan cikgu dah cakap tadi kan.
Yang dimalarkan sama. Manipulasi berbeza. Bergerak balas hasil. Hasil. Okey, dalam kes ni. Dalam hasil ini. Yang mana yang dimalarkan? Tapi cikgu dah tulis kat sini. Isi padu bubur nutrien. Kita nak kaji kena isi padu dia sama. Ini dimalarkan. Yang dimanipulasi yang berbeza ini. 1.35. Satu lagi 60. Itu sebab suhu yang dimanipulasi. Yang bergerak balas, ini bergerak balas salah ejaan, bukan berak balas. Ini bergerak balas. Cikgu salah aja. Okey. Kesilapan teknikal. Pemboleh ubah yang bergerak balas, hasil eksperimen. Hasil eksperimen tu apa? Keadaan bubur neutron. Keadaan bubur neutron. Sama ada dia apa? Tercemar ataupun tidak. Okey. Boleh tak? Ini daripada gambar raja. Kamu tengok. Kamu cari mana yang sama, yang perlu sama, mana yang berbeza, mana yang bergerak balas. Kalau macam cikgu, biasa cikgu akan tentukan manipulasi dulu. Sebab manipulasi ni mana yang berbeza. Dalam kes ni, kita tengok yang berbeza adalah suhu. Satu 35 darjah Celsius, satu lagi 60 darjah Celsius. Jadi suhulah yang dimanipulasi. Yang bergerak balas hasil keadaan bubur neutron. Yang dimalarkan, kita nak kaji suhu, yang lain kena sama. Dalam kes ni yang perlu sama adalah isi padu gas. Jadi isi padu bubur neutron. Jadi isi padu neutron adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, tengok lagi. Ini kamu belum belajar. Sekarang kamu tengah belajar bab apa ya? Sekarang bab apa ya? Dia belajar. Cikgu lupa dah. Baru aja siang tadi. Bab apa dah? Bab apa ya? Bab 6. Bab 6. Bab 6. Bab 6 tajuk apa? Elektrokimia. 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 Okey. Lepas elektrokimia tak salah cikgu bab ni kot. Kita tengok betul tak? Cahaya dan optik. Baru kamu belajar ni. Tapi kamu tak belajar. Tapi tak apa. Dia ada rahsia dia. Tengok. Kebiasaannya kalau soalan macam ni, soalan yang ni, cikgu terangkan kat sini Ni. Pemboleh ubah pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas, dia berada di sebelah kiri, sebelah sini. Bukan bergerak balas, dimalarkan. Dimalar. Pemboleh bergerak balas ada sebelah sini. Ini bergerak balas. Okey. Yang ni, yang dimalar atau manipulasi yang sebelah kiri. Itu rahsia dia. Kamu tengok kat sini. Okey, dalam kes sekarang, kamu tengok. Walaupun kamu belum belajar, tak apa kita sebut je. Sebut warna lah, sebut warna. Warna apa yang berbeza? Warna apa? Yang dimanipulasi kat sini. Okey, tak apalah, saya tunjuklah. Sebab kamu belajar. Ini ni jarak objek. Ni. Ini jarak objek. Ini dimanipulasi. Yang berbeza. Jarak objek. Yang dimalar? Dimalar jenis kanta. Kanta ni. Dan ini adalah size image. Size image ini yang bergerak balas. Okey, tak apalah, ini kamu belum belajar. Nanti insya-Allah bab satu lagi kamu faham benda ni. Cikgu skip dululah. Ni dah belajar. Tengok dalam kes sekarang ni. Dalam kes sekarang ni yang dimalarkan
Ini ingat, ni mikroorganisma kita letak dalam piring Petri, lepas tu kita letak antibiotik. Antibiotik dia akan musnahkan mikroorganisma. Jadi kawasan yang clear ni, ini kawasan yang clear ni, kawasan yang antibiotik pun membunuh bakteria. Bakteria tak boleh tumbuh, tak boleh hidup dalam keadaan yang tak boleh kawasan ni. Ni antibiotik. Ini bakteria tak boleh hidup. Ini tengok ni, ini kepekatan antibiotik tinggi, luas. Ini kepekatan antibiotik rendah, jadi luas, kawasan jernih tu sikit. Kawasan jernih maknanya bakteria tak boleh hidup, yang lain tu boleh hidup. Dalam kes ni, kamu tengok, yang dimalarkan adalah antibiotik. Yang dimanipulasi kepekatan. Kepekatan ni. Satu kepekatan tinggi, satu kepekatan rendah. Yang bergerak balas kawasan jernih ni. Ni satu, ni satu. Kalau kamu tengok, yang kepekatan tinggi, kawasan jernih dia luas. Yang kepekatan rendah, kawasan jernih dia kecil. Okey, nampak? Ni ni. Okey. Suhu tinggi atau rendah? Salah ni. Sorry. Bukan salah. Bukan suhu ni. Belum potong Ini antibiotik. Antibiotik. Kepekatan tinggi atau rendah. Itu adalah yang dimanipulasi. Pertumbuhan bakteria, iaitu kawasan clear ni, itu adalah yang bergerak balas. Okey. Boleh? Okey, cuba teruskan lagi. Dari jadual manipulasi, biasanya yang pertama tu manipulasi. Yang kedua bergerak balas. Boleh ubah. Dalam kes ini, bahan dan takat didih. Biasa bahan tu manipulasi. Takat didih bergerak balas. Okey. Satu lagi jadual. Tengok ni. Manipulasi biasanya pada paksi X. Bergerak balas pada paksi Y. Itu daripada graf. Okey. Dan carta di bawah ni jadual di bawah ni ketinggian. Ini manipulasi. Dan bilangan pelajar bergerak balas. Bergerak balas. Itu B je lah. Okey, ni dalam jadual. Tengok lagi. Ni lagi jenjang. Pemboleh ubah dimanipulasi iaitu ketinggian pelajar. Pemboleh ubah yang bergerak balas bilangan pelajar. Macam ni lah. Begitu juga dalam kes jadual yang graf bar ni. Bilangan number of student itu responding. Responding maknanya yang bergerak balas. Dan bilangan pelajar itulah. Dan berat student adalah yang dimanipulasi. Okey, cuba teruskan lagi. Okey, pernyataan. Tengok ya. Sama juga. Dari pernyataan dalam soalan, kita tengok contoh soalan. Rajah A dan B menunjukkan eksperimen untuk membandingkan kecergasan tindak balas logam L dan logam M dengan asid hidroklorik. Jadi, kamu kena tentukan mula-mula mana yang sama. Mana yang sama, mana yang berbeza, dan akhir dari keputusan. Seperti saya cakap, tentukan yang berbeza dulu. Yang berbeza ini adalah yang dimanipulasi. Dalam kes ayat yang ni, yang berbeza adalah logam M dan juga logam L dan juga logam M. Ataupun kamu boleh tulis jenis logam, ataupun lebih baik kamu tulis logam L dan logam
M. Okey, itu yang berbeza. Keputusan, hasil tindak balas. Kecergasan tindak balas. Dan yang malar yang perlu sama, inilah sama ada isi padu, kepekatan. Itu perlu sama sebab kita nak mengkaji kereaktifan logam L dan juga logam M. Okey. Ni. Dalam kes ni. Rajah 3.1, ini cikgu nak kamu jawab buka speaker kamu. Rajah 3.1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan cuka dan larutan amonia ke atas latex. SPM 2009. Okay. Yang mana pemboleh ubah yang dimanipulasi? Okey, tolong jawab. Buka speaker kamu, buka mic kamu. Ada yang cuba? Ada yang jawab? Sarah. Cuka dan larutan amonia. Apa dia? Cuka dan larutan Yes. amonia. Ini bagus. PU. Okey, dekat sini PUM. Mula-mula. Cuka dan larutan amonia. Okey, bagus. Yang bergerak balas. PUB. Okey. PUB apa? Kesan apa? Kesan pada latex. Betul tak? Sama ada latex tu beku atau latex cair. Betul? Kamu dah belajar kan? Sama ada latex tu menggumpal ataupun tak menggumpal. Okey. Yang dimalarkan? Yang dimalarkan apa dia? Yang dimalarkan. Apa yang perlu sama? Seorang jawab, apa yang perlu sama? Apa yang perlu sama? Isi padu apa? Latex. Yes. Isi padu latex. Okey. Okey, kita Rajah 2. Contoh 2. Soalan SPM juga tahun 2009. Rajah 2.2 menunjukkan satu eksperimen mengkaji kesan suhu ke atas penapaian glukosa. Okey. PUM dia apa? Pemboleh ubah dimanipulasi. Apa dia? Pemboleh ubah, bergerak balas, pemboleh ubah dimalarah. Okey. PUM apa dia? Suhu. Oh, bagus. Bagus kamu. Okey, bergerak balas? Kesan penambaian Bagus. Kesan penapaian lah. Okey, malar? Glukosa. Glukosa. Okey. Jangan jawab glukosa saja. Isi padu glukosa. Okey. Betul kan? Ini lebih tepat. Kamu boleh jawab juga jenis yeast. Kuantiti yeast. Itu pun dimalarkan juga. Okey. Kita teruskan lagi Okey. Cikgu dah tunjukkan tadi. Pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh bergerak balas dan juga pemboleh ubah dimalarkan. Hipotesis ni mudah. Hipotesis ni kamu cuma kaitkan pemboleh ubah dimanipulasi, kamu campurkan dengan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, cikgu kita tengok kat sini. Tengok kat sini soalan. Okey, kaedah Kaedah dia
tentukan pemboleh ubah dimanipulasi, tentukan pemboleh ubah bergerak belas. Okey, contoh soalan. Untuk mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria. Dalam kes ni, kesan suhu adalah dimanipulasi suhu. Yang ni pertumbuhan. Bakteria. Pertumbuhan bakteria. Jadi kamu jangan susah. Kamu taruh saja. Cikgu kamu dah banyak sekali ajar. Jika suhu tinggi, maka pertumbuhan bakteria terencat. Ataupun pertumbuhan bakteria atau bakteria mati. Ataupun bakteria tak boleh membiak. Tambah jika dengan maka ya. Jangan nak buat-buat ayat canggih. Jika suhu tinggi, maka pertumbuhan bakteria terencat. Dah betul. Ataupun boleh guna ayat. Semakin tinggi suhu, semakin meningkat pertumbuhan bakteria ataupun semakin menurun pertumbuhan bakteria. Boleh juga. Okey, tak perlu ayat yang tinggi-tinggi. Suhu mempengaruhi pertumbuhan bakteria, itu sukar. Kamu buat, cari yang dimanipulasi, kamu cari yang bergerak balas, tambah jika dengan maka. Itu saja. Okey. Kita tengok ini contoh yang diberi. Suhu, pertumbuhan bakteria. Kata dia, gunakan kata penghubung yang sesuai. Maksud itulah jika, maka, semakin. Kamu dah belajar banyak kali dah benda tu. Okey, kita tengok ni. Contoh. Apabila suhu meningkat, maka bilangan koloni bakteria bertambah. Okey. Macam ayat cikgu tadi apa cikgu cakap? Jika suhu tinggi, maka pertumbuhan bakteria terencat. Betul lah tu. Sama. Kita tak boleh cari ayat sebiji. Tapi maksud dia sama. Apabila suhu meningkat, maka bilangan koloni bakteria bertambah. Ataupun jika suhu meningkat, maka bilangan pertumbuhan bakteria bertambah. Ataupun taruh semakin suhu meningkat, semakin bilangan koloni pertumbuhan bakteria bertambah. Dia sama aja. Tiga-tiga boleh dapat markah. Ini hipotesis. Okey, tengok lagi. Okey, dengar hipotesis dia perlu spesifik. Kamu tak boleh kata pH mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Tak boleh. pH itu asid ke alkali? Ataupun neutral. Kamu mungkin boleh jawab keadaan neutral mempengaruhi pertumbuhan bakteria. Itu boleh. Tapi kalau kamu pH saja kita tak tahu. Boleh? Okey, dia tak boleh, dia kena spesifik. Okey? Okay, kita tengok. Macam ni. Macam mana kita nak buat hipotesis? Ingat balik. Langkah pertama tadi apa? Tentukan pemboleh ubah manipulasi. Betul kan? Dalam kes ni apa pemboleh ubah dimanipulasi? Seorang sebut. Ada orang nak masuk? Sekejap ya. Okey. Okey, dengar attendant jangan lupa kamu bagi pada cikgu Wan. Okey, dalam kes sekarang ni. Apa pemboleh ubah dimanipulasi? Seorang jawab? Kawasan jernih. Betul. Kawasan jernih. Itu bergerak balas ke manipulasi? So, cakap antibiotik berkepan. Yes. Kepekatan. Yes. Kepekatan antibiotik. Yang bergerak balas? Bakteria. No. Yang kamu cakap tadi. Clear apa? Kawasan jernih. Kawasan jernih. Keluasan kawasan jernih. Jadi kamu cuma tulis sini saja. Tambah sini. Okey, sini cikgu dah cakap tadi cikgu boleh ke atas sini Sekejap.
Okey, jadi cikgu turunkan bawah. Ni. Nampak? Ni. Tengok balik. Kepekatan antibiotik, manipulasi, kawasan jernih, 14. Okey. Gunakan yang bawah ni. Jika cakra antibiotik kepekatan tinggi, maka kawasan jernih lebih luas. Tambah jika, tambah maka. Betul tak? Susah ke nak dapat markah ni? Jika, maka. Ataupun kalau kamu dah mahir, kamu bolehlah guna yang atas ni. Cakra antibiotik yang berkepekatan tinggi akan membentuk kawasan jernih yang lebih luas. Okey, jangan hirau ayat yang cantik macam ni. Guna jika, maka cukup. Markah tetap satu. Kamu jawab yang atas ini pun satu markah, yang bawah ini pun satu markah. Jadi mana-mana boleh buat. Yang penting ada manipulasi, ada bergerak, balas. Okey. Boleh faham tak? Oh, letih cikgu cakap. Lagi ni. Tak apa cikgu teruskan lagi Boleh lagi Okey lah, cikgu. Fahamlah saya, cikgu harap betul-betul kamu faham. Okey. Ni pun cikgu rasa susah sikit nak cikgu nak terangkan kamu, cikgu jalan part lain dululah. Okey, dalam kes ni macam mana? Okey. Kita tulis PUM dulu. Okey, PUM. Apa PU? Apa PUM dia? Boleh ubah dimanipulasi. Apa dia? Apa boleh buat manipulasi? Apa? pH condition. Yes. Keadaan pH. Bagus kamu. Okey. Apa boleh ubah bergerak balas? Number of colonies. Yes. Bilangan koloni bakteria. Okey, tulis je. Jika, tulis kat sini. Jika pH condition. Jika pH Condition. kita jangan jawab pH condition. Tengok gambar raja ni lah. Jika pH neutral lah. Betul? Betul kan? Keadaan pH kan? Maka bilangan bakteria. Koloni bakteria tinggi. Bertambah ke tinggi. Okey ayat cikgu takkan sama dengan ayat kamu. Yang poin dia betul lah. Cikgu ada pelajar tak boleh masuk. Ada tak boleh masuk? Cuba sekali lagi boleh tak? Ada tak boleh masuk Ada cek itu dah masuk tu. Siapa ni? Sarmila. Okey. Ya. Okey dah Boleh Okey, ada berapa orang? 24. Okey. Cikgu teruskan. Okey, boleh ni? Tak ada masalah. Okey ni, berdasarkan jadual. Kalau jadual macam ni. Semakin bertambah masa, maka isi padu gas semakin meningkat. Ini juga satu hipotesis. Jika maka tengok masa, tengok isi padu gas. Ini kamu belum belajar. Cikgu letakkan ke tepi dululah. Okey, meramal. Meramal tengok. Ini contoh dia. Ramalkan suhu pada ramalkan suhu pada masa 30 minit. Tengok jadual. Ini jadual kamu. Bukan susah. Bahagian A itulah cikgu sebab cikgu nak tumpukan ni. Cikgu nak pastikan kalau boleh bahagian A ni kamu 15 markah ke atas.
Jangan 15 markah ke bawah. Sebab bagai mudah. Dia banyak umum. Okey, dalam kes ni. Dia cuma ramalkan. Ni 20 kan? Kalau 30 minit, berapa suhu agak-agak? Kalau 30 minit, suhu berapa? Surang jawab. Agak aja. 100. Dah. 1 markah. Susah ke? Kenapa kamu kata sains ni susah? Sebab satu saja, kamu kurang latihan. Terutama waktu PKP ni. Kan tak berjumpa dengan cikgu kan? Cikgu pun bila belajar secara PDPR ni, latihan kurang. Kita lebih banyak kepada teori. Nak bagi latihan pun susah. Kita nak perbincangkan tu payah. Itu yang jadi dia macam susah. Sebenarnya senang. Kalau kita buat latihan, okey tengok ni. Ramalkan saja. Dah tentu 100, dia akan 100. Bukan 30 minit. 300 minit pun dia tetap 100. Sebab dah 100, dah mendatang. Okey, ramalkan. Okey. Definasi secara operasi. Ini satu lagi kesilapan pelajar. Definasi secara operasi. Okey. Definisi secara operasi bukan kamu definasikan ikut buku. Dia lebih kepada ikut pada pemerhatian. Pemerhatian. Ni pemerhatian. Ni. Pemerhatian. Ataupun tindak balas. Ataupun keadaan jirim. Okey, contohnya antibiotik adalah daripada eksperimen. Apa eksperimen dia? Okay, kita tengok bawah ni. Macam ni. Apa maksud antibiotik? Okey, kamu tengok. Yang kamu perlu tulis dulu kat sini. Tengok ni. Antibiotik adalah. Ini ayat wajib. Dia tanya apa itu antibiotik berdasarkan gambar raja ni. Jadi antibiotik adalah kat sini kamu tengok yang boleh menyebabkan kawasan jernih. Berdasarkan eksperimen ni. Bukannya kamu tulis antibiotik adalah bahan yang boleh membunuh bakteria. Salah. Itu definisi kat buku. Maksud antibiotik. Ini maksud antibiotik dalam eksperimen. Itu yang dikatakan definisi secara operasi. Dalam eksperimen ni, yang gambar raja ni, kamu lihat, antibiotik menyebabkan kawasan jernih itu terhasil. Jadi itulah antibiotik. Antibiotik adalah bahan yang menyebabkan kawasan jernih terhasil di sekeliling cakra penisilin. Okey, tengok jawapan dia. Antibiotik adalah bahan kimia yang boleh membentuk kawasan jernih di sekeliling cakra. Dah dapat markah dah. Okey. Bukannya definisi secara operasi ni apa yang kamu belajar kat buku. Itu bukan itu definisi antibiotik. Definisi antibiotik secara operasi merujuk kepada eksperimen. Kalau kat ni, inilah eksperimen dia. Okey, kita teruskan lagi. Ni contoh. Antibiotik. Contoh Okey ni. Ni. Antibiotik adalah bahan yang membuat kawasan jernih di atas permukaan agar neutron ataupun antibiotik adalah bahan yang mengurangkan saiz koloni bakteria. Okey, tak apa. Ni. Definisi air suling dalam amali. Air suling cecair yang punya takat didih 100 darjah Celsius. Ataupun dalam kes tadi, kan ada kita letak ni. Logam adalah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Ataupun alloy adalah bahan tahan kekisan. Maksudnya definisi secara operasi adalah definisi yang kamu lihat pada eksperimen. Pada pemerhatian. Okey. Okey, tengok banyak. Adalah tak apa. Kita teruskan. Okey, interpretasi data. Interpretasi data, komunikasi data ni benda yang hampir sama ya. Okey. Ini. Tolong ingat macam mana kamu nak pindahkan data kepada graf.
Okey. Gunakan, tandakan titik ke graf, gunakan pangkal X. Jangan bulat. Ada setengah pelajar dia bulat. Contohlah, cikgu bagi contoh sikit. Nak buat graf kan? Nak buat graf macam ni. Kita kalau nak pindah titik, kita buat pangkal X. Pangkal X. Ada pelajar buat macam ni. Tak betul ni. Dia gunakan pangkal X. Sekarang kalau graf lurus, wajib guna pembaris. Wajib pembaris. Kalau graf lengkung, freehand. Contoh graf lengkung macam ni lah. Okay. Contoh ini graf lengkung. Ini freehand. Jangan guna pembaris. Graf kalau kamu buat bentuk macam ni, ada bucu ni, salah. Dia mesti smooth, licin. Okey. Dan graf bar ataupun histogram, saiz bar mesti sama. Ini okey, nanti cikgu tunjuk satu-satu. Ini contoh. Ini graf manipulasi bergerak balas. Ni. Tengok ni. Bilangan koloni bakteria bertambah apabila masa bertambah. Ini interpretasi data. Kalau ni 5, di sini. Kalau ni 10, ataupun masa bertambah, masa 2 dah jadi 15. Masa 3 dia jadi kat sini. Jadi kesimpulan kita, pilihan koloni ini bertambah apabila masa bertambah. Okey, kita teruskan lagi. Ini pun serupa. Ini kita panggil dia graf bar. Kadang orang panggil secara tapalang. Kata graf bar. Ini untuk variasi. Ini variasi tak selanjar. Okey, saiz dia kena sama. Saiz ni kena sama. Kamu jangan bagi saiz berbeza. Satu kecil, satu besar, tak mau macam tu. Ada belajar buat sukati dia je. Contoh ni graf kan. Ni buat macam ni. Yang ni buat macam ni. Yang ni buat macam ni. Halus no. Besar balik. Tak boleh. Graf dia kena sama saiz. Okey. Kemudian, ini histogram. Histogram, variasi selanjar. Ingat, variasi selanjar. Rasa cikgu kamu dah ajar kamu kot. Variasi selanjar ni. Saiz dia sama. Tak boleh berbeza. Beza kan? Kadang-kadang pelajar suruh buat histogram, dia buat graf. Graf yang macam ni. Ini graf. Kalau graf bar atau catatan palang yang cikgu tunjukkan tadi, yang macam ni, dia jarak. Tapi kalau dicantum macam ni, ini histogram. Boleh beza ya? Okey, cara buat graf, ada kamu dah relax lah ni. Skala pasti X, pasti Y, skala kena sama. Plot titik, sambung titik. Jika garis lurus guna pembaris, garis lengkung jangan guna pembaris. Histogram atau graf bar, saiz mesti sama. Ini graf lengkung. Kamu tengok pangkal dia. Dia gunakan tanda pangkal. Yang ni guna pembaris. Kamu sekarang beruntung tau. Macam budak dulu, 10 tahun dulu lah. Ni tak ada. Kamu sekarang ni, saya tengok soalan yang terkini, dia dah bagi dia punya tajuk graf dia, scale dia. Kamu cuma tanda ni je, tanda buat graf. Sebab graf sekarang markah 3 markah saja, paling tinggi. Dulu markah graf 5 markah. Sebab semua kena buat. Pasti X apa dia, pasti Y apa dia. Kita buat scale, lepas tu kita buat graf. Graf kena smooth, kena licin. Tak boleh gegar-gegar. Ada buat graf macam ni. Contohlah cikgu buat garis macam ni kan. Bingkuk-bingkuk ni. Tak boleh terima. Kalau kena buat graf lengkung macam ni pun, kena lengkung betul, licin. Tak boleh lah.
Ni dah salah dah. Sebab kalau lengkung freehand. Kalau lurus pembaris. Sekarang dah ni tajuk je graf semua je dah beri, dah siap dah. 3 markah je. Zaman cikgu dulu 5 tau. 5 markah. Ini histogram. Ini graf bar ataupun carta palang. Tengok ini variasi tak selanjar kan. Kalau yang ni variasi selanjar. Ingat. Okey. Ni. Dah nak habis dah. Jangan risau. Dah nak habis. Kita terus pada bengkel nanti. Ni. Formula ini berapa bacaan dia? Seorang bagi jawapan. Berapa bacaan ni? Seorang tolong 40 berapa? Berapa bacaan ni? 42.7. 42.7. 42.7. Okey, dengar ni. Bagus. Kamu jawab berapa tadi? 42. 42.7. Okey. Dengar bacaan sentiasa dari kecil ke besar. 42 kecil ke besar. Ada setengah pelajar dijawab 43, 1, 2, 3. 43.3. Masa cikgu nanda kertas SPM dulu, lebih separuh jawab ni. Ni soalan past year ni. Tolong hati-hati. Dia pasal dia ambil 43 tu dekat. Okey. Jangan. Apa jua barang daripada kecil ke besar. Nasib baik kat sini. Kalau dia buat kat sini, contohlah dia mesti meniskus kan. Kamu faham maksud meniskus kan? Kita ambil bacaan yang bawah ni kan. Ramai akan jawab ni. 43.1. Padahal jawapan dia 42.9. Tolong ingat, daripada kecil kepada besar. Ini bacaan slender bersengat. Kalau buret 2 titik perpuluhan ya. Kalau slender bersengat 1 titik perpuluhan. Okey. Macam ni. Berapa ni? Kecil ke besar? Kecil. Kecil ke besar? Berapa bacaan dia? Macam voltmeter. Boleh. Ah. 0 point? 0 point apa? Ayolah 0 point apa ni? Bacaan dia. 0 point. Nanti tu. Kita tengok gambar je. 6. 6 6 ke? 6 ke 8? Oh, 0 point. 0, 2, 4, 6. Betul. Kamu betul. Cikgu salah. 0.6. Okey? Jadi, kenapa 0.6, cikgu? okey, nampak ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan? Jadi bagikan dengan 5 lah. 1 ni maknanya 0.2. Oh, 0.4. Kan? Betul? Betul. Okey. Oh ya, cikgu. Okey. Banyak kebanyakan bila peksa dia gelabah dia jawab 1.2. 1.4. Kalau 1.2, 1.4 dia jawab. Faham dia tu 0.6. Ingat, formula dia mudah je. Kecil ke besar. Bukan besar ke kecil. Okey ya? 0 tu kecil, 1 tu besar. Jadi 0 point berapa. Okey? Okey, kalau macam ni, contohlah kat sini. Jadi 1 point berapa? 2, 4. 1.6. Jangan jawab 2.4. 1.6. 1 yang kecil. Kecil ke besar. Boleh ya? Okey, ni lagi. Macam ni. Yang atas ni berapa bacaan dia? 50 point 50.3. 50 3. 50.3. Okey. Bagus. Bawah? 60.1. 60.1.
0.1. Oh, okey, bagus. Wah, faham. Hebat kamu ni, senang ni. Okey, ini contoh graf lah. Ini komunikasi. Komunikasi maksud dia bilangan koloni bertambah bila masa bertambah. Itu yang cikgu dah tunjuk tadi lah. Sebab awal tadi sebelum cikgu mulakan bingkil ni, cikgu dah cakap komunikasi, interpretasi data. Itu tajuk yang hampir serupa. Cikgu tak nak asing-asingkan sangat. Sebab kamu pening kepala. Okey. Okey, ni. Ini macam tu lah. Manipulasi juga. If the time is longer, so the mass is increased. Macam tu lah. Jika, maka. Sama. Jadi tak ada apa. Okey. Habis. Okey. Faham tak? 1 jam. Okey lah. cikgu. Okey. Ada tak modul? Bukan modul, latihan. Kita buat satu soalan cukup. Soalan set 1. Lepas tu set berikutnya bincang dengan cikgu masing-masing lah. Yang dengan kelas saya, bincang dengan saya waktu PDPR Minggu Hadapan. Yang dengan cikgu Wan, dengan cikgu Wan. Ada tak soalan? Cikgu tengok. Okey, cikgu tengok soalan Ya, soalan. Nampak tak soalan? Nampak tak? Zoom sikit. Zoom. Nak zoom lagi Tak jelas Okey. Kalau tak jelas lagi, cikgu tak tahulah ni. Jelas tak? Okey, tengok. Kita bagi contoh soalan Okey, tengok. 1. Rajah 1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan benda asing ke atas takat didih isolink. Okey, tengok soalan dia. Okey, ni. Takat didih isolink 100. Bila campur dengan garam, isolink campur garam, itu berapa tu nilai dia? 104. 104. 104. 104. Okey, 104 darjah Celsius 104 Okey. Okey, itu dah jawab A lah kan? Jawapan B. Okey, boleh ubah? Apa yang dimanipulasi? Ini soalan SPM ni. Apa yang dimanipulasi? Isolink. Isolink dimanipulasi. Apa yang berbeza? Yang manipulasi yang berbeza. Apa yang berbeza? Isolink tu dah betul tapi kurang tepat. Kurang tepat? Garam biasa. Apa dia? Garam biasa. Jadi kamu jawab isolink dan isolink yang bercampur garam biasa. Faham tak? Isolink dah betul dan isolink yang bercampur garam biasa. Boleh? Okey. Ada pelajar jenis bahan. Cikgu tak sukalah kamu jawab macam tu. Benda tu agak meragukan. Lebih jelas kamu jawab isolink Tambah garam biasa. Isolink satu lagi. Isolink dan garam biasa. Okey. Responding. What is the responding? Okay, apa dia responding? Responding apa ni? Ini apa ni? Responding. Ini apa ni? Takat apa ni? Takat didih. Yes, takat didih. Okey, tulis. Ni, tulis. Manipulate. Isolink dan isolink dan garam. Isolink bercampur garam. Responding boleh apa? Takat didih. Okey. Ataupun manipulasi tadi juga kalau kamu juga boleh jawab kehadiran garam. Okey, hipotesis. Hipotesis apa dia hipotesis? Hipotesis.
Hipotesis apa dah? Ha? Hipotesis. Apa hipotesis? Okey, jika jika nanti sekejap saya lupa. jika manipulasi apa tadi? Jika garam dicampur dengan air suling, Jika air suling dan garam biasa dicampur, maka dah betul. maka Apa? Takat apa? Maka suhu apa? Suhu apa? Suhu takat apa? nanti sekejap Suhu apa yang kamu tengok tadi macam 104 tu? Yang 104. 104 tu suhu apa? Takat apa? Dekat dinding. Okey, jadi tulis dia. Jika garam dicampur dengan air suling, maka takat didih 104 tu meningkat ke menurun? Meningkat. Itu saja. Susah kan? Senang kan? Cuma kurang saja latihan. Okey. Tapi Okey, takut last. lupa lah cikgu. Tapi takut lupa. Tak apa. Kalau kita practice tak lupa. Don't worry lah, kamu budak baik semua ni. Okey, kita tengok last. Okey. Definisi secara operasi bagi air suling. Apa maksud air suling? Apa maksud air suling? Tulis dulu. Air suling adalah, tulis dulu. Air suling adalah, dah tulis dah. Air suling adalah. Itu dia punya poin utama tu. Nak teruskan jawapan. Air suling adalah, dah tulis? Dah? Dah. Kita tengok peserta eksperimen. Air suling tu air apa? Yang 104 ke yang 100? Daripada eksperimen. Keputusan. Kotak tu, jadual tu. Jadual ni. Ni jadual ni. Ni tadi kita dapat 104 kan? Okey. Ni jadual ni. Air suling adalah apa? Air suling adalah air yang mempunyai takat didih 100 darjah Celsius. Daripada keputusan eksperimen. Kamu jangan tulis 104. 104 tu dia dah campur garam. Jadi kalau tengok jawapan cikgu air suling adalah air yang mempunyai takat didih 100 darjah Celsius. Faham tak? Tengok pada result dia. Boleh? Okey. Skema terbaru ditambah sikit. Dia supaya kamu boleh berfikir. Ramalkan suhu takat beku air suling. Keluar ada soalan macam tu. Agar takat beku air suling berapa? Sorry, bukan. Cikgu silap. Takat beku air suling campur garam. Berapa?
Agak-agak berapa? Okey, tak apa. Takat beku air berapa? Takat beku air? Kosong. Kosong betul. Bagus. 0 darjah Celsius. Tapi bila ada benda asing, takat beku akan di bawah 0. Jadi kamu tak boleh jawab, kamu boleh jawab di bawah 0 darjah Celsius. Kalau kamu jawab negatif 1 pun betul, kamu jawab di bawah 0 darjah Celsius pun betul, kamu jawab negatif 2 darjah Celsius pun betul, tapi kamu janganlah merapu negatif 100 cikgu. Janganlah macam tu. Kan negatif bawah 0, negatif 1, negatif 2 tu okey lah. Itu soalan, kalau soalan terbaru dia akan tambahkan soalan yang macam tu. Okey. Kamu okey, sekejap. Kamu, cikgu nak bagi satu lagi soalan. Kan, sabar. Yang lain mungkin kamu boleh bincangkan dengan cikgu kamu waktu PDPR. Pastikan kita selesaikan ni dulu. Selesaikan apa? Selesaikan menjawab benda ni. Okey, tengok ni. Tengok muka surat 14. Cikgu bagi soalan yang mudah aja untuk kamu faham. Kamu dah belajar kot ni. Surat 14. Ini belum belajar. Okey. Okey, tengok ni. Ni. Ni soalan mudah. Ni muka surat berapa ni? Muka surat 12. Okey, surat 12. Tengok. Tengok soalan ni. Soalan yang mudah lagi. Okey, tengok. Tengok ni. Tuliskan pemerhatian. Seorang jawab. Okey, rubber band, getah jalur getah M, jatuh getah N. Tergantung dengan pemberat 200 gram. Okey. Apa pemerhatian? Okey, last ni. Soalan last. Mana kita stop lah. Okey. Seorang-seorang jawab. Apa pemerhatian? Pemerhatian, ingat apa yang kamu nampak? Pemberat. Pemerhatian. Apa yang pemberat dia? Pemberat. Cikgu, Ha. kalau guna semakin boleh ke semakin? Pemerhatian apa yang kamu nampak? Semakin tu dah dekat hipotesis. Ni apa yang kamu nampak dua ni? Jalur getah M dengan N. Apa yang kamu nampak? Jalur getah M lebih panjang berbanding jalur getah N. Itu yang kita nampak. Jalur getah M lebih panjang berbanding jalur getah N. Satu markah. Faham tak? Itu cikgu cakap, pelajar banyak rugi markah pasal dia tak tahu macam mana dia nak tulis. Macam siapa tadi yang kata semakin tak apalah kamu tanya. Kamu memang, baguslah kamu bertanya macam tu. Kita tak boleh tulis, itulah hipotesis. Pemerhatian apa yang kita nampak? M lebih panjang daripada N. Itu dah lah. Jalur getah M lebih panjang berbanding jalur getah N. Itu pemerhatian. Okey. Okey. Susah ke? Siapa ni? Kamu selalu cakap dengan saya ni. Okey. Jadi bila kata pemerhatian, okey. Lepas tu dia tanya pula. Kamu dah belajar ke belum bab ni? Dah. Apa inferen? Apa kamu punya sebab dia? Sebab apa? Kenapa? Kenapa jalur getah M tu lebih panjang? Kenapa getah N tu pendek? Okey, dalam kes ni, mana yang lebih kuat? N lagi kuat ke M lagi kuat? Rubber band M. M lagi kuat. M lagi kuat. N. Panjang lah. Yang panjang tu tak kuat lah kan? Panjang tak kuat lah. Yang pendek tu lah yang lagi kuat lah kan? Kalau dalam istilah getah kita gunakan apa? Lebih apa?
Lebih apa? Uh, I. Dimulai pada huruf I. Lebih apa? Kita tak boleh cakap lebih kuat. Macam manusia pula kuat ke lemah. Dia lebih apa? Kalau dalam getah ni. Different dia. lebih boleh tahan. Lebih boleh tahan. Okey, tak apa cikgu bagi jawapan lah. Jalur getah N lebih elastik. Pernah dengar tak istilah tu? Lebih. Elastik. E-L-A-S-T-I-K. Okey. Okey dah Okey, tengok pada graf. Ini kita komunikasi dengan graf. Keputusan ditunjukkan dalam darjah 2C yang di graf. Ini M, ini N. Oh. N ni walaupun kita taruh pemberat, dia steady je, dia tak panjang sangat. Paling panjang pun 14. Tapi yang M tu hingga 18. Okey, apa pemboleh ubah yang dimalarkan dalam eksperimen ni? Okey, cikgu tanya dululah. Dalam eksperimen ni, apa pemboleh ubah yang dimanipulasi? Eksperimen tadi ni. Ni. Apa pemboleh ubah yang dimanipulasi? Yang dimanipulasi. Apa yang berbeza? Jalur apa? Jalur getah M dan jalur getah N. Itu dia manipulasi. Jalur getah M dan jalur getah N. Itu dia manipulasi. Yang bergerak balas? Pemberat itu yang dimalarkan. Pemberat kena sama. Yang bergerak balas apa? Dia jadi apa? Pemanjangan getah. Okey, jadi kamu tulis jawapan kat sini lah ya. Kamu dah boleh jawab jawapan. Satu pemboleh ubah yang dimalarkan ni lah. Okey, pemberat 200 gram. Okey, tengok. Ni kamu tengok. Cikgu kecilkan sikit lah. Supaya nampak soalan dengan anu. Okey. Apakah hubungan antara panjang dengan pemberat? Apa hubungan panjang pemberat? Tengok. Bagi berat, panjang. Lagi berat, lagi panjang. Lagi berat, lagi panjang. Jadi apa hubungan dia? Kalau dalam matematik tu kamu tulis apa? Dan ni boleh tulis semangkit, tak ada masalah. Okey, cikgu bagi jawapan lah. Panjang jalur getah berkadar terus dengan pemberat. Panjang jalur getah berkadar terus dengan pemberat. Okey. Dan soalan last. Getah N adalah getah tervulkan. Apakah maksud bagi getah tervulkan berdasarkan eksperimen ini? Okey. Tulis. Getah tervulkan adalah, tulis tu dulu. Getah tervulkan adalah, tulis tu dulu. Tulis kat sini. Getah adalah adalah apa? Adalah apa? Tengok daripada sini. Getah yang apa? Getah N tervulkan tu, getah apa? Getah yang apa? Getah yang apa? Adalah getah. Cuba buat ayat. Agak-agaklah. Getah yang apa? Getah yang
Okey. Getah yang apa? Getah yang apa? Yang apa? Yang tahan apa? Yang tahan Daripada pemanjangan. yang tahan. Okey, getah yang tahan daripada pemanjangan apabila pemberat diletak di atasnya. Getah terbukan adalah getah yang tahan daripada pemanjangan apabila apa cikgu cakap tadi? Pemberat diletak di atasnya. Okey. Okey. Jadi dah 10 suku dah. Banyak lagi. Soalan tu tak habis tau. Jadi macam ni untuk kelas saya hari Selasa. Cikgu. Ya. Saya tak ada kertas ini. Saya dah masukkan dalam Telegram. Awak enter awak send di WhatsApp tak? Cikgu. Di Telegram ni lah. Telegram kita tu. Oh. Yang kita belajar selalu tu. Okey. Nanti kamu copy Okey. Macam ni. Kelas saya kita akan buat nanti pada hari Selasa ke ataupun hari kita Selasa Rabu kan untuk kelas saya. Kena rujuk dia dengan kelas Cikgu Wan. Kita cuba habiskan. Selesaikan bahagian A ni dulu. Boleh Jadi cikgu rasa itu saja. Kalau cikgu ada tersilap, cikgu minta maaf. Tapi kita berusaha sama-sama lah. Cikgu cuba mengajar, kamu belajar betul-betul, insya-Allah boleh dapat usaha yang baik. Okay, Cikgu Wan ada Cikgu Wan? Ada. Terima kasih Cikgu Rafi. Yang mana join hari ni, malam ni pun terima kasih sebab banyak ilmu sebenarnya kan. Kelas 5 DE ada lagi kot, senyap aja. Itulah saya tengok sini ada 20, tadi 24 Tadi dah ada keluar dah. Itulah. Tak apalah. Jadi kalau saya selesaikan sini Cikgu Wan Okey. Okey, cikgu ada rakam benda ni, nanti cikgu try masuk dalam Telegram lah. Siapa nak tengok balik. Salah ada kan? Rakam. Jadi itu saja, sekali minta maaf dan terima kasih lah. Cikgu lupa nak beritahu. Yang PowerPoint tu Cikgu Wan yang uruskan tu. Cikgu bagi dia Word aja, dia uruskan ke PowerPoint yang kamu tengok tu. Terima kasih Cikgu Wan. Ada salah perkataan, maaf. Berberak. Sorry. Tersilap sikit. Apa tu, typing error. Saya buat tu rasanya. Cikgu Wan copy kan? Copy je. Okeylah, itu saja. Cuk, terima kasih. Ada sesi kedua ke? Ingat yang tu dah kita buat bahagian B kot. Itu akan datang kot. Okey. Yang ni Cikgu Wan boleh kot. Jawapan saya dah bagi kan? Bincang Cubalah. budak-budak. Okey, lagi satu saya nak minta semua apa yang hadir malam ni tolong on kamera boleh? Sebab cikgu nak buat laporan, cikgu nak ambil, nak snap, nak print screen. Ada dah live lah. Boleh ke? Ramai dah live tu. Ramai dah live. Tak apa, siapa yang, berapa yang ada lah. Yang mana boleh on kamera, boleh on tak? Sebab cikgu nak print screen. Nak buat report. Tolong yang semua buka sekejap saja. Sekejap. Pergi pakai tudung kejap. Yang tak pakai tudung tu pakai tudung. Siapa yang tak pakai tudung tu bolehlah ambil langsir je. Okey Darren. Yang tak pakai tudung tu pakai tudung. Apa nak stop recording Sekejap. Boleh start recording tak? Recording boleh start. Tolong ambil gambar print screen. Tak ada. On je. Tak payah malu. Okay, jangan. Saya nak tengok. Kita